Sorry ya, saya interrupt kejap. Abang ada tak sana ada macam request untuk masuk Google Meet ni? Ada dah accept lah. Okay, thank you. Okay. Okay, ni contoh lah. Ni render kat mana? Lumion kan? Render kat ya macam perspektif ini render kat Enscape dan susun buat ini tu kat Photoshop. Okay. Okay. Ni buat sekali juga dalam Photoshop kan? Photoshop. Maksudnya bukan separate file lah. Oh, ada separate sebab ini ada 10 advance, so saya ada separate, jadi saya buat separate baru combine. Oh, okay. Kalau macam ni, kalau dah separate kan, pasal nak buat ni, untuk buat yang first dengan yang second, dia tak macam mana? Dia tak synchronize tau. Maksudnya dia tak sama. Maksudnya macam ni board orang lain, sebelah board orang lain. Pasal tak? Faham. Bila dah separate kita tak nampak. Then kalau untuk buat yang kalau nak buat panjang lagi macam ni lagi okey sebenarnya. Lagi nampak. Jangan produce macam tadi lah, macam wajah tu kat Photoshop tu. Maksudnya terus dia masukkan semua yang untuk kalau 4:1 kalikan atas saiz dia punya panjang, kalikan 4 terus. Tinggi ambil saiz yang sama, baru tarik ruler, then dia akan berhenti setiap tengah untuk M1 tau. Dan baru compose balik. Faham. Korang dah sempat kan? Ya betul, SEM 4. Sempat. Tak boleh. Kalau macam ni kena. Ya, awal dulu kena teruk macam ni ke? Okay, faham. Tapi semua ni dah okey dah. Semua benda dah ada. Just untuk compose je. Composition tu kena arrange balik lah kalau boleh. Korang punya set plan dia scale 250 kan? Scale 1:250. Okay. Boleh ni arrange. Sebab nampak banyak ruang yang kosong tau. Betul tak kalau perasan? Betul. Ni semua dah ada dah. Just cuba tengok buat pertama. Okay. Ni. Okay. Semua dah ada. Tinggal arrange. Ini daripada AutoCAD Yang mana? Schematic AutoCAD. boleh. Then kalau boleh schematic ni jangan nampak dia jadi macam background tau. Sama dengan bubble ni. Maksudnya jangan warna yang terlalu banyak lah. And untuk design statement tu tak payah panjang macam tu pun. Sebab korang tak baca pun, korang present balik je. Jangan ambil keyword macam buat yang simple, then info semua dah ada dalam tu. Tak perlu buat panjang macam ni. Dan untuk analisis semua okay ni. Daripada rama-rama okay. Macam tu.
Okay, boleh ni. Kau tinggal produce balik je. Tinggal compose balik je. Semua dah ada dah. Dah lengkap. Yang untuk elevation ni edit dalam Photoshop. Ya, Photoshop. Okay. 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 Macam section boleh buat macam tu pun dah okay. Tak perlu colour pun. Buat simple, janji dia detail. Kalau buat colour kita macam tonjolkan kita punya kesalahan. Terutama kat bumbung tu. Buat macam ni je. Okay. Boleh ni. Interior dia nak berapa untuk requirement? Maksudnya perspektif ke? Untuk interior saja. Interior perspektif. Tukar Ni yang banyak. requirement dia tak mention. Boleh je lah berapa. Okay. Sekarang ni ada 8 interior. Okay je. Okay, next. Ni material lah yang atas ni. Yang atas sini bioclimatic section. Lepas tu yang ni macam ada green element. Green area. Okay. Okay ni. Just compose balik. Bagi nampak bot 1 sampai ke 4 nampak sama. Dan jangan warna banyak sangat lah macam ni. Okay. Next. Tengok bot lain. Okay, yang kedua kita minta Azwa. Oh, boleh sekejap Okay. Boleh nampak tak? Ya. Boleh? So yang ni saya guna 4AO portrait. Ni dah cantumkan siap-siap lah. Kiranya macam saya separate render and then masukkan je. Tak ada macam compose kertas macam tu lah. Maksudnya bukan daripada kertas yang memanjang lah. Bukan. Okay. Ni kalau buat ni, dia nampak kosong tau. Betul tak? Maksudnya? Maksudnya nampak banyak ruang yang kosong lah. Macam kat elevation tu ada kosong. Nampak macam masa SEM 2 korang dah pakai Photoshop ke? Belum kan? SEM 2 belum. Belum kan? Macam kita kan dah lukis kat kertas, butter paper tu kita macam lekat dekat satu kertas kosong. Lepas tu kita print lagi sekali, betul tak? Dia macam tak ada identity lah kat situ. Maksudnya board ni okay, info semua dah ada. Just design untuk korang present tu tak ada. Grafik tu. Grafik Macam design satu tu tak ada. tema untuk board tu lah. Yes, korang kan ada tema sendiri masing-masing. Maksudnya bukan korang masukkan semua info tu masuk tak. Okay. Korang kena, sebab tu aku suruh tengok reference semua, cari-cari, tengok-tengok board-board yang cantik-cantik orang-orang semua dah buat yang gempak-gempak tu. Cuba ambil satu board yang korang rasa sesuai dengan design korang. Maksudnya macam design ni more to green kan. Cari board yang macam more to green juga. Maksudnya ada identity lah board tu. Board tu seiring dengan design korang lah maksudnya. Faham.
Tapi semua ni dah okey dah, info semua dah ada. Jadi Hmm. statement tu tak payah panjang pun. Apa ni? Okey. Objektif tu. Objektif tu buat 3 ayat tu je. Macam Hmm. tadi. Dalam slide tadi. Nanti korang ikut je. Nanti slide tu aku akan forwardkan kat in-charge korang. Dan korang boleh refer lah. Tapi base dia juga korang kena cari idea sendiri tau. Boleh? Boleh. Betul tak? Kalau macam ni dia macam tak ada identiti, betul tak? Sama je macam kawan yang lain. Tapi Maksudnya okey macam saya punya board ni dia just banyak kosong and then dia macam tak ada tema untuk satu board tu kan? Yes, betul. Okay. Dia macam kau baca buku, ada gambar buku tu, lepas tu dia ada tulis tepi, betul tak? Macam Betul. novel ke, dia macam tu. Maksudnya itu untuk kita membaca. Ini korang yang nak present. Lecturer tu tak baca pun korang punya ni. Betul tak? So macam mana korang nak produce benda tu kat depan orang first yang tengok board ni nanti? Macam tu lah. Maksudnya korang nak tarik orang untuk tengok board korang, korang kena buat dia ada identiti dia sendiri lah. Maksudnya beza buat korang dengan kawan korang sebelah. Kalau semua putih belakang, maksudnya macam kita tampal je benda tu. 3D yang korang dah buat tu korang tampal. Maksudnya dia tak hidup lah dalam ni, dalam board korang. Sebab Puan Diana dia ada mention, dia cakap kalau boleh board tu background dia warna putih. So yang kita orang buat macam ni. Tapi nanti try lah tengok bincang dengan boleh Puan je. Diana balik macam mana. Just jangan background ni jangan buat warna gelap lah. Buat langit ke, warna macam langit ke. Macam mendung macam ni. Okay. Just cari tema lah. Tema untuk design ni. Okay. Okay. Terima kasih bang. Terima kasih. Yang ketiga, kita jemput Lau. Sekejap ya. Boleh nampak ke? Okay. So yang box saya ni daripada 10 A1. 4 A1 juga 10. 10. Ya. 10. Ya, 5 AO ah. Oh, 5 AO. Scale dia memang besar. Scale ni 1/250 side plan. So yang lain tu 1/100. Oh, patut besar. Yang ni saya guna yang tadi bang ajar tu satu kali guna satu box saja lah. Saya semua sudah combine juga. Okay. Tapi background tu tak tahu nak letak macam mana dan tak tahu macam mana susun. Okay, kalau macam ni sama tak macam yang kawan tadi? Dia betul lah, dia nampak kosong kan? Dia nampak cepek. Dia nampak macam kita tampal. Ya. Dia nampak sama lah macam orang lain. Okay. Sebab korang punya design ni semua dah ada tau. Sebenarnya design dah ada, detailing dah ada, grafik dah ada. Just macam mana korang buat design ni, macam mana korang cari idea dia. Macam tu juga korang kena cari idea untuk produce board ni yang kena dengan design korang. Yang korang buat mengikut tema dia lah. Background tu tak payah cerah pun tak apa, tak payah gelap pun tak apa. Buat cerah-cerah. Background tu tak nampak sangat lah, tapi komposisi ni macam first board tu dia macam muka depan tau. Muka depan buku, lepas tu kita selak belakang untuk kita tengok gambar, betul tak? Betul. Dia macam mana korang nak buat board satu, board kedua tu dia bercerita je semua sampai yang board yang terakhir. Itu yang korang kena cari lah.
Korang kena cari idea tu, korang kena cari kat Google, dekat Pinterest. Memang banyak bot. Kalau korang nak buat yang memanjang ada banyak gila reference yang bot yang memanjang. Korang boleh cari lah. Sebab korang tinggal tu je, sebab design semua dah ada. Oh dah okey lah. Okey. Faham. Lagi? Ya? Okey. Thank you bang. Okey lah. Kita punya last, Chu. Persilakan. Boleh nambah tak? Boleh? Saya guna 6 AO. Kau semua EO. Beratus ni print ni. Kena print kan season semester ni physical kan presentation. Tak ada online. 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 Okay, sebaik tak print. Kita tengok. Zoom buat pertama dengan kedua. Untuk 3D perspektif ni memang nice. Maksudnya dia boleh jadi main orang first yang tengok lah. Maksudnya orang first tengok, orang akan tengok yang ni. Okay. Maksudnya yang ni dah menarik dah. Just kena compose balik je macam mana nak pastikan semua ni bercantum tau. Maksudnya dia macam synchronize antara bot satu dengan bot kedua. Ni bot satu memang cantik gila. Bila pergi ke bot dua just gambar saja. Dia macam tampal saja. So bot satu dengan bot dua dia tak sama tau. Betul tak? Ya, betul. Lagi bot tiga. Tapi dia tu memang dah cantik. Okay. Macam ni, okey. Just dia nampak tak bersambung, betul tak? Dia nampak spread bot satu dengan bot yang lain. Lepas tu bot yang last ni, bot yang ada tulisan yang ni kelima. 1, 2, 4, 5, 6. Bot yang keenam ni baru nampak dia nampak macam sama dengan bot satu, betul tak? Ya. Macam mana sekarang ni yang bot yang 2, 3, 4, 5 ni kita nak bagi dia nampak sama juga macam tu. Okay. Itu je kena produce balik. Okay. Rasanya kalau memanjang macam ni memang puan minta semua memanjang Tak ada. Tak ada. Maksudnya kalau macam ni sebenarnya boleh buat 2 bot atas, 2 bot bawah, 2 bot bawah lagi. Nampaklah dia sama. Maksudnya 3D ni besarkan dia biar dia dekat atas. Baru dia tak nampak kosong, betul tak? Ya, betul. Maksudnya tak semua perlu memanjang pun sebenarnya. Sebab benda yang lain ni semua dah okey dah. Warna dia, tone dia kena lah. Just dia tak nampak sama bila dia jadi memanjang tau. Okay. Bila buat tu 2 atas, yang 3D ni besarkan biar jadi dekat tengah-tengah antara 2 bot yang atas. Boleh tak? Boleh. Then yang lain tu susun bawah dia. Then baru letak yang info yang last kali ni untuk detailing ni. Baru nampak bot tu dia bercantum. Maksudnya dia synchronize lah antara satu sama lain. Maksudnya tak nampak pun bot tu sebenarnya terpisah. Maksudnya ada 5 AO ke kita tak nampak benda tu. Sebab korang present online tau. Ini lah masa korang boleh tunjuk. Kalau korang kena print, benda ni akan nampak gap tau bila korang print. Bila korang dah lekat dekat mounting board belakang, bila korang dah gantung, dia jadi spread tau antara satu sama lain.
So korang boleh Okay. produce jadi macam satu frame gambar. Macam tu. Okay. Okay. Boleh. Boleh tak? Maksudnya Boleh. tak perlu memanjang macam ni pun. Hmm. Buat dia ke bawah ke. Sebab 3D tu dah nampak gah kat situ. So biar dia Okay. ke atas, itulah first yang benda orang akan tengok. Okay. So tuan warna ni semua dah okay lah. Just compose dia dekat bawah. Okay, boleh. Okay. Okay, next. Okay, thank you Abang. Sama. Okay, so selain 4 orang ni ada tak siapa nak volunteer lagi? Nak tanya soalan ke? Nak tunjuk board ke? Apa? Ada lagi? Ada kawan-kawan? Ada? Ada? Tak ada? Ada soalan tak? Soalan ke nak tanya? Yang nak confirmation? Atau Untuk design pun boleh. Untuk yang penting korang punya design. Ada? Macam contoh board ni 2 board tau. Maksudnya yang atas ni just untuk 3D tu je. Info semua susun kat tepi belah sini dengan belah bawah. So nampak dia macam bergabung lah. Tak nampak pun board ni sebenarnya 2, betul tak? Ya. So macam tu lah korang kena produce. Korang kena ada satu 3D perspektif yang betul-betul yang boleh tarik orang untuk tengok. Dan itu akan jadi main korang punya page. Baru disusuli dengan detail-detail yang lain, lukisan-lukisan yang lain, info-info yang lain. Maksudnya baru dia nampak selari. Kalau korang macam tadi spread je memanjang, dia nampak kita nak tahu benda ni kita kena pergi yang board yang lain pula tau. Betul tak? betul? Faham? Lagi? Ada soalan? Ada ke soalan? Ke kita round table sekejap? Boleh ke? Irene, ada soalan? Tak ada. Okay, Alia? Tak ada. Okay, Take 5 dulu okay. Asfa? Nak tanya sikit yang 3D perspektif tu kan, kalau main dia tu macam dekat bawah ke dekat mana ke boleh ke? Abang Syah? Untuk 3D perspektif kan? Yang korang untuk interior ke, untuk exterior ke, untuk 3D perspektif untuk the main, untuk killer punya, kalau boleh ambil daripada eye level. Maksudnya semua daripada eye level lah, jangan daripada lantai. Kalau daripada lantai kita nampak macam orang tu tunduk untuk tengok benda tu. Betul tak? Bang, kalau bird eye view ke? Apa? Bird eye view. Bird eye view dia kurang sikit lah. Sebab bangunan tu kita tak nampak dia daripada bawah. Maksudnya tak nampak gah lah. Dia nak nampak gah kena eye level untuk manusia.
manusia. Kalau daripada atas korang kita tengok roof. Faham. Kalau interior pun ambil daripada air level, daripada kita masuk ke ruangan tu. Apa yang kita nampak. Yang paling bagus lah macam tu. Okay, faham. Okay. Next. Okay. Cu, ada soalan lain saya tadi? Ada. Okay. Jonathan? Okay. Khairul Azman? Tak ada. Okay. Semua tak ada soalan ke? Okay, setakat ni boleh faham tak? Macam mana? Nampak tak benda tu? Nampak. Maksudnya bot ni kita bukan just benda yang kita dah buat tu kita masukkan tau. Sebab ni portfolio tau. Last untuk markah korang. Last untuk presentation. Yang korang dah buat satu sem ni, inilah masa dia korang produce. So korang kena buat yang terbaik juga lah macam mana korang buat design tu. Okay, faham. Just produce bot tu ikut tema. Maksudnya macam tak nak bagi dia overdue sangat lah kan? Yes. Jangan buat berlebihan pun tak. Tengok macam bot yang contoh ni. Putih juga dia belakang. Tapi dia nampak macam satu bot, betul tak? Tapi dia dua bot. 2 in 1. Atas dan bawah. Faham. Lagi satu, kalau korang buat untuk bot yang bercantum macam ni, bahagian yang untuk separate bot satu dengan bot kedua, jangan letak apa-apa view daripada lukisan. Maksudnya macam bangunan korang ke 3D perspektif ke jangan letak tengah. Jangan nampak dia terpotong lah. Macam tu. Okay, faham. Okay. Kawan-kawan ada soalan ke? Azika, Nurin. Tanya je pasal design pun boleh. Setakat ni boleh nampak tak macam mana nak buat bot tu? Boleh. Okay, macam mana? Kita kena cari apa? Sebelum korang buat bot yang macam tu, korang ada reference ke? Maksudnya ada tengok bot siapa ke? Sini ke? Ada cari tapi itu tak dapat buat. Sebab tak sama kan? Tak sama banyak kan? Sebab Betul. itulah yang bezakan korang punya dengan yang kat Google tu. Ni korang masukkan korang punya. Korang punya drawing, korang punya ni. Kreativiti korang lah, dari situ lah. Diukur. Just warna tu, jangan terlalu banyak lah. Kalau boleh 3 warna tu pun dah banyak dah sebenarnya. 3 warna. Abang kalau contoh macam 3 warna tu dia sangat kontras tu macam mana? Contoh macam orange ke dengan hijau biru macam tu. Macam tak boleh. Tu lari sangat lah. Dia kalau boleh kontras lah. Sebab contoh kalau macam sebab kita ada pokok tu. Lepas tu kalau building itself pun dah nak berwarna-warni tu macam mana? Itulah. Sebab building banyak warna. Boleh je. Korang kalau dah buat yang macam green, korang cari kontras colour yang kena dengan warna hijau juga. Background tu ke, kalau background tu jangan, kalau korang dah hijau, korang jangan letak langit tu biru sangat. Dia nampak macam ceria lah. Betul tak? Cari langit tu yang macam ada seorang tadi tu dia macam putih-putih sikit, macam mendung-mendung. Macam mendung lah. Betul tak? Betul. Jangan terlalu biru. Biru tu dah gah dah. Lepas tu hijau dekat bangunan tu lagi gah lagi. Kita nak tengok mana satu? Nak tengok bangunan tu. Sekarang ni bangunan tu dah kena lindung dengan warna biru hijau tu. Betul tak? Betul.
So kalau boleh tonjolkan bangunan tu dalam masa yang sama adalah gambar. Maksudnya 3D perspektif tu bukan just bangunan tu seketul. Tapi jangan terlalu menonjolkan langit dengan tanah. Kalau dalam Photoshop tu langit biru tu boleh just slowkan sikit ke warna dia. Kalau untuk padam Soalan lain kawan-kawan. Tahu ke pasal Revit ke Photoshop ke? Kalau macam ni ke dia tak terlalu terang lah maksudnya. Dia tak ada seketul macam ni. Macam petak ni, maksudnya kita nampak pop seketul. Kita dah nampak dia sikit-sikit je. Contoh. Betul tak? Betul. Dia tak terlalu menonjol kat situ. So bangunan bila dah masuk, bangunan tu colourful. Maksudnya dia dah colour dia dah menonjol dah. Dan itu yang orang nak tengok. Itu yang orang masa portfolio nanti nak tengok. Lecture dia nak tengok. Macam mana komposisi dia, macam mana bentuk dia, itu. Jangan bayangi background tu lah dia dengan building korang. Background tu perlu supaya design tu buat satu dengan buat dua tu nampak sama, tapi janganlah background yang terlalu heavy sangat. Just contrast mengikut buat. Maknanya apa-apa pun pentingkan kita punya building dulu. Yes. Sebab macam korang semua building dah ada. So tinggal compose je sekarang. Faham. Dan nampak dia hidup macam elevation tu, jangan buat dia kotak dalam satu kotak. Biar je dia terkeluar. Macam ni. Just nampak dia hidup lah. Maksudnya dia tak ada macam gambar yang akan tepek terus. Betul tak? Macam elevation ni. Mana ada apa-apa tu, dia tak langit je belakang tu. Dengan pokok tu. Okay, ada. Soalan ada yang tak faham? Ada kawan-kawan soalan yang nak tanya lagi? Nak minta tunjuk ajar ke? So dua ni korang dah ada dah. Korang dah ada info, korang dah ada lukisan, ikut requirement yang dia minta. So susun lah. Susun jangan tepek macam tu. Susun synchronizekan semua. Tak faham boleh je tanya je. Jangan segan tau. Jangan segan. Tanya je. Ni. Macam raya kat ni. Elevation ni tak ada, dia tak kotak pun. Orang tu pun tak render tu nampak kaki dia kuning. Just sebab putih tu kena dengan grey. Sebab tu aku masukkan putih. Putih ni ada dalam Revit. Tanyalah, jangan malu. Aida ke Fatihah ke yang baru masuk ke ada soalan ke? Yang baru masuk sempat tengok slide tadi. Dia connection problem rasanya. Ada nak masuk je? Lagi tanya pasal Photoshop. Ada ke? Photoshop tak tahu macam mana nak buat ke, teknik ke? Betul. Boleh tanya. Boleh tanya.
Mencari majlis. Bang, Yes. nampak boleh ajar tentang yang saya nampak bang banyak guna tu macam ada gradient untuk semua foto tu macam tak ada border yang macam side plan tu. So bang boleh ajar sikit ya? Maksudnya yang macam ni. Tepi-tepi Ya, ni. ya. Oh, boleh? Maksudnya dia bukan kotak ah. Ya, macam itu kotak sudah hilang. Oh. Jenis lah. Hello. Ya bang. So macam ni. Abang buat macam ni. Abang guna eraser E. Then untuk hardness ni korang boleh turunkan. Dan korang besarkan dia punya size. Dan kau padam je tepi-tepi tu. Macam tu. Oh. So dia macam fade out lah. Yes, dia akan jadi fade. Kalau kat Photoshop dia memang tak ada auto yang terus fade tepi tu semua. Dia macam tak macam words tu. Kita kena buat macam ni. Maksudnya dia tak nampak kotak ah. Kena adjust ni sharp ni. Kat eraser. Boleh faham bang? Kalau buat di dalam besar kan? Aduh. Ya. Macam ni kan? Okay, boleh? Boleh. Baru dia nampak macam dekat board tu. Dia tak macam tampal, betul? Ya. Lebih smooth lah, nampak macam. Yes. More smooth. Lagi? Abang nak tanya, yang pasal background yang abang pakai tu yang ada kelabu and then yang ada burung-burung tu kan? Tu abang dapat dekat Pinterest ke Google? Kat Google. Keyword dia apa Sebab kadang saya cari, dia ada tapi dia macam gambar dia jadi kecil, bila kita besarkan dia pecah. Oh, tu size, betul lah. Kena cari size yang besar. Saya gambar yang besar. Kalau dia pecah tu kena cari gambar lain kat lah. So macam abang cari kat Google tu, keyword tu abang type apa? Tak, yang kalau burung ni burung. Kalau awan ni type awan. Tak silap. Background. Oh, kiranya yang tu abang buat asing lah, bukan macam ada satu gambar penuh macam tu lah. Oh tak. Ni semua okay. Yang betul-betul kat bangunan ni saja je. Yang background ni semua ditambah dalam Photoshop. Okay. Macam bangunan belakang ni pun dalam Photoshop tambah. Awak dan dia just ambil gambar bangunan ni saja. Burung ni pun edit dalam Photoshop. Maksudnya korang boleh je buat macam tu.
Tak payah ambil direct daripada Lumion tu. Contoh kalau memang dah render daripada Lumion, memang ada gambar langit, gambar tanah. Kalau kau nak buang, boleh je buang. Tahu? Faham tak? Faham. Maksudnya korang tak nak langit tu warna biru, nak buat langit macam ni, kau buang je lah background tu, masuk cari langit kat Google. Lagi? Bang, saya ada soalan. Saya nak tanya, macam mana kita nak add macam shadow, macam kalau tengok abang punya floor plan tu kan, dia macam abang tak color, tak render. So macam kita add, abang add shadow kan. Kalau macam tu macam mana yang nak buat? Kalau yang ni abang buat dalam Revit terus. Dalam Revit ada, dalam SketchUp pun ada on shadow tu. Faham. So maksudnya yang floor plan ni abang ambil terus dari SketchUp ke apa? Daripada Revit terus. Tak ada render apa-apa. Terus masukkan je. Just on shadow, furniture ni pun semua daripada Revit. So tak guna Photoshop lah, tak render. Terus masuk je. Sebab kalau bayangan daripada dalam ni, kat dalam Photoshop dia tak detect kita punya wall untuk dalam ni. So kau kena guna daripada dalam korang punya software lah. Kalau SketchUp pun ada juga shadow. Korang ambil view daripada plan tu, shadow tu korang pekat kan. Tapi jangan pekat sangat sampai tutup korang punya plan tu. Maksudnya furniture dalam tu. Maksudnya lagi satu jangan bagi plan kosong. Isi barang-barang dalam tu, furniture tu download je. Kalau SketchUp dekat 3D warehouse. Revit pun ada juga. Just download je benda-benda tu. Masukkan terus. Maksudnya SketchUp tu dia view macam ambil dari view plan. So plan tu korang ambil daripada AutoCAD Ya. Sebab kau takut scale tak sama kan? Kalau kat SketchUp boleh scalekan dekat view tu. Faham. Bila korang scalekan, korang dah save, itu dia punya. Maksudnya lepas tu kalau korang nak samakan drawing tu dengan dalam board korang, maksudnya scale tu tak lari, kadang-kadang takut kau masuk gambar tu je besar ke, betul tak? Resolution yang korang punya spread file dalam Photoshop tu, resolution ni kena sama tau dengan yang sebelah. Maksudnya untuk new ni 150, yang first ni pun 150. Baru kalau korang masuk scale tu dekat sini, kau masuk sebelah pun scale dia tetap sama. Maksudnya resolution dengan bit ni kena sama untuk semua yang spread file tu. Kalau tidak scale dia akan lari. Itu je. Faham? Saya ada satu lagi soalan. Boleh? Kalau macam yang tengok abang punya presentation buat tu kan tadi, kan untuk yang apa tu tak jelas yang sebelah plan, yang ni sebelah kepada plan, yang tepi ni, yang tu kan itu apa ya? Ini kan for first kau mula untuk design ni, kau dapat tapak betul tak? Kau dapat site. Lepas tu korang bagi group untuk site analysis. Untuk escalation, untuk climate, untuk tree, untuk semua sensory. Korang ada buat lah tu? Ada. Then benda tu lah yang abang jadikan di jadual. Maksudnya contoh jalan besar tu, cahaya matahari tu dia terbit daripada sini. So dekat set pun memang macam tu sebab ada group lain dah kaji arah matahari tu sendiri. So takkan korang nak buat korang punya pintu entrance berhadapan dengan cahaya matahari terbit tu. Maksudnya matahari terbit panas daripada matahari yang terbenam. Matahari terbenam lagi sejuk. So
apa maksudnya contoh jadual ni adalah apa design korang yang berdasarkan design korang yang efek kepada site analisis yang korang buat awal-awal tu. Korang jadikan dia jadual ke, jadikan dia diagram ke pun boleh. Ini functionnya ni. Faham? Faham? Untuk maksudnya design korang tu apa respon dia kepada site analisis yang korang dah pernah buat tu dulu. Kenapa korang buat bangunan tu macam tu based on climate dia ke, kenapa bumbung dia macam tu sebab taburan hujan kat situ macam ni. Itulah contoh dia. Faham. Yang saya nak tanya sebenarnya macam mana yang macam contoh climate plan kan, start plan tu kan, macam mana abang boleh buat warna putih ya? Dia kalau macam tu. Ni? Yeah. Dalam AutoCAD? Lukis je? Sebab kalau macam contoh AutoCAD kan, kalau kita dah ni, kita nak apa tu import ke dalam Photoshop kan dia akan jadi line tu kan hitam. Macam mana abang boleh buat warna putih? Setting dalam Photoshop? Daripada sini abang tukar mood dia ni, di soft ke, dia boleh jadi warna lain. Tekan dekat layer, contoh kau nak buat benda tu kat AutoCAD, kau tekan layer tu 2 kali, kau tukar mood dia. Apa kalau kau nak tukar warna terus, pergi kat color overlay, kau tukar je warna hitam. Contoh nak warna hitam ke nak warna putih ke, tukar. Dia terus jadi warna putih yang lain tu. Faham? Sebab kalau korang save daripada AutoCAD, dia tak detect background tau, dia detect line tu saja. So korang boleh tukar warna dia. Maksudnya background tu memang dah tak ada warna lah. Maksudnya line tu akan jadi warna yang korang nak lah. Warna putih ke. Sekejap, tekan dekat mode, lepas tu tekan apa ya? Ni contoh ni, layer rectangle 1. Tekan double click. Dekat right click. Right click tekan 2 kali kat situ, nanti dia keluar ni. Layer style. Then pergi kat color overlay. Sini pun boleh letak bayang-bayang, tapi tak boleh letak ke dalam lah. Ke color overlay korang tukar warna dia. Warna merah ke. Boleh? Boleh. Terima kasih bang. Sama. Lagi? Ada soalan lagi? Ada lagi soalan? Ada? Tak ada. Lagi apa-apa pasal Photoshop ke design ke? Lepas tu plan tu masuk kalau furniture. Korang portfolio lagi berapa minggu? 2 minggu kan? Submission lagi 2 minggu. Portfolio tak tu lagi. So submission board tu kan? So isilah furniture dekat interior tu. Interior pula, dekat plan. Kau ambil plan yang ada furniture dah. Dimension tu tak payah pun sebenarnya. Ke puan nak? Tak, hanya letak saja. Sebab ni bukan working drawing. Tu je beza design ni dengan working drawing. Dimension tu guna masa create je. Untuk korang create plan, floor plan, first floor. Untuk dalam board kau tak payah masukkan. Tak payah masukkan grid line dengan dimension, tak payah. Kau masukkan more pada furniture lah, more kepada kecantikan. Baru nampak board, baru nampak dia hidup lah dalam tu. Maksudnya kita pecahkan jadi interior, jadi section. Okay, ada lagi soalan?
Okay, so korang boleh cari bot-bot daripada ni lah, daripada website-website ni. Selalu korang tengok bot daripada mana? Google saja ke? Tak, ada juga Pinterest. Pinterest banyak. So abang punya bot tadi tu abang ikut konsep bot ni. Macam ni. Ni yang idea. Abang jadikan macam ni. Kita tak payah tidur dia sama pun. Sebab ni kita punya design. Just ambil idea dia tu. Komposisi dia macam mana. Dia punya colouring. Tak perlu banyak colour pun. Tengok dia. Dia tak buat banyak colour pun. Faham? Boleh. Sebelum korang susun tu, kau buat bubble ni dulu. Korang sketch lah. Sketch bubble. Macam korang nak buat plan pun korang buat bubble diagram, betul? Betul. Ya. Ni untuk korang susun pula semua drawing-drawing tu pun dalam satu drawing tu, dalam satu kertas, kau kena susun juga dia. Kau tak boleh letak je. Kau susun dulu, buat bubble diagram dulu. Baru kau nampak benda tu. Maksudnya tak adalah just letak je terus macam tu. Mula sekali cari contoh bot dulu. Faham? Okay. Boleh. Dia dah dapat, kau mau buat bubble ni. Macam ni contoh. Ni contoh yang abang buat untuk bot abang tadi tu. Dan baru masukkan untuk background. Tengoklah background nak letak apa. Kalau nak letak langit yang macam ni, letak lah. Letak dulu. Maksudnya letak background dulu, nampak. Macam tadi untuk 3D perspektif tu, semua background dah ada. Abang jangan letak bangunan tu je kat sini. Dan kat bawah ni untuk info, abang gelapkan belakang dia untuk tunjukkan dia punya elevation kat bawah ni. Itu je. Tapi kena nampak dia synchronize lah. Sebab atas ada grey, bawah abang guna grey juga. Sebab tu elevation tu warna putih. Maksudnya baru kena. Kalau tiba-tiba elevation tu tadi ada langit biru dengan tanah hijau, dia pelik kan. Dia macam tiba-tiba dekat situ. So maksudnya abang buat background dulu baru insert semua drawing macam tu. Betul. Kena buat background dulu baru masukkan semua. Tidak, kalau korang dah masukkan nanti semua korang pening tau macam mana nak buat yang nak nampak dia sama semua. Nak nampak dia ada tema, tak boleh. Sebab step tu korang dah pergi masukkan drawing semua dulu. So jadinya korang susun lah ikut kertas tu. Kalau kertas tu memanjang, kau susun lah. Just kau ikut susunan just. Macam first 3D, lepas tu plan, lepas tu elevation, betul tak? Itu je kau susun. Faham? So kau dah letak background, kau dah tahu dekat mana benda tu bersesuaian ke tak. Baru ni. Yang penting yang lain tu tak ikut susunan pun tak apa. Macam elevation, macam section. Yang penting master plan tu, key plan dengan floor plan tu je dia kena first. Sebab benda tu dia synchronize dengan 3D korang yang korang nak gambarkan dekat first kali board korang. Yang first orang tengok, orang mesti akan tengok plan dia juga. Maksudnya macam mana bentuk dia yang sebenar. Yang lain-lain tu elevation tu ke kau boleh susun. Susun ikut design board korang, korang dah plan nak buat. Then ikut je lah, susun je. Faham? Tak ada soalan? Kenapa korang lain-lain software? Maksudnya memang semua tak sama kan? Ya, kerana tak limit. Apa? Tak ada limit untuk pakai software. So tengok sendiri tahu guna software apa saja. Korang ada kelas Revit kan? Kelas 3D modeling kan? Ada? Ada last sem. Sen depan lah. Sebab sen lepas tu belajar SketchUp dengan Revit. So ada yang rasa SketchUp memudahkan, so yang lain beza-beza. SketchUp memang mudah. Tapi dia punya teknikal tak sama dengan Revit.
Macam untuk wall ni, kat Revit dia kena setting tinggi, semua kena setting. Kalau macam SketchUp kita tarik, kita set je lah apa-apa, betul? Betul. Itu je beza dia. Tak ada soalan. Lagi satu, korang dah semesta 4 tau. Korang tinggal lagi 1 sem je. Kau kena produce board yang terbaik lah yang kau boleh buat. Okay. Sebab pemakaian tinggi dekat board korang. Pemakaian yang untuk technical semua ni dah dikira masa korang create tu. Ni just untuk korang punya presentation, makan untuk presentation. Best kita orang dulu, kita orang banyak gagal dekat board juga. Sebab hampir gagal sebab board lah. Sebab board kita orang tak ada design langsung. Kita orang tepek je. Faham. Lagi satu, kita orang SketchUp belajar sendiri dulu. Kita orang ada kelas Revit je. Sebab tu kita orang kebanyakan guna Revit. SketchUp tu kita orang belajar sendiri daripada sini. Sebab tu base kita orang semua pakai Revit. Ada je yang pakai SketchUp, tapi belajar sendiri lah macam tu. Photoshop pun belajar sendiri. Okay. Boleh buat ke? Rasa boleh buat tak? Dalam masa 2 minggu ni, solo submission ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, boleh. Sempat. Board ni aku susun sehari je, tak sampai sehari lah. Sebab untuk design fest. Board aku yang sebenarnya ni. Ini 3 in 1. Ini untuk final presentation masa SEM 5. Macam ni. Then bila print, kedai tu boleh print straight semua macam ni. Satu dalam satu kertas? Dalam satu kertas. So memang dah macam ni lah. Maksudnya first orang tengok yang atas sekali, then baru orang turun ke bawah untuk cari dia punya detail. Betul? So tak nampak pun benda ni ada 3 board. Dia nampak sama je. Betul. So bila print macam ni dia boleh buat print sekali. Kalau memanjang tu dia ada height juga, 4 board tak silap dia print. Kalau dia print, maksudnya yang last board maybe terpisah lah macam tu. So better kalau buat memanjang, jangan terlalu panjang. Sebab kita nak tengok full nanti, kita kena zoom out. So cara aku better buat dia ke bawah, maksudnya nampak dia macam sekeping. Sekeping gambar, sekeping kertas, untuk kita nak tunjuk ke orang. Macam kita tunjuk poster. Semua benda ada dalam tu. Okay. Tanyalah. Ada ke soalan tiba-tiba pop up? Ada question ke? Betul. Kau nak tanya lepas habis study buat apa? Study lagi. Nak sambung lagi? Sambung lagi lah. Boleh. Tapi tak tidur lagi lah. Tak. Tapi tak tidur lagi lah tu je. So dalam masa seminggu ni, korang repair dulu info dengan drawing yang mana yang tak betul. Maksudnya macam info tu ada yang panjang tu, betulkan balik. Nanti refer balik kat slide ni. Then tanya lecturer, lecturer okey lah buat macam tu. Sebab ini memang basic dia. Memang keyword dia. Ni semua memang keyword dia. Then repair lukisan macam lukisan yang ada section tu, yang ada dimension,
yang nampak macam lukisan kerja, buang semua tu. Masukkan yang macam gambar. Maksudnya masukkan yang nampak bangunan tu lah. Tak nak tahu pun dia punya jarak dinding-dinding tu tak ya. Panel tak nak tahu pun nanti. Dia just akan tanya pun kalau presentation tu nanti mesti dia untuk aerodynamic Maksudnya macam tangga tu berapa saiz. Itu korang mesti tahu korang yang buat benda tu. Just untuk info-info yang kau nak isi, nak tulis, kau ikut je keyword-keyword yang aku dah bagi. Tu lukisan tu pun follow je. Tak payah terlalu detail. Lepas tu jangan warna yang terlalu meriah kalau boleh. Maksudnya korang perlu submission lah. Kan? Sorry? Maksudnya korang semua belum submission lagi kan? Belum. Submission tu rasanya minggu depan, minggu satu lagi. Sempat lagi untuk betulkan semua tu. Just kalau 3D tu rasa dah okey, tak payah ubah apa-apa. Tukar yang main tu je, macam elevation, plan, section. Kalau ada sectional 3D tu lagi okey. Maksudnya bukan section saja gitu okey. Abang nak tanya sebab abang kata tadi dimension semua tu tak nak kan? Tak nak. Kalau macam bahagian teknikal macam manhole ke semua tu. Manhole? Itu tunjuk kat master plan dia. Maksudnya tempat tu memang tak ada manhole lah. Korang produce ke memang dah ada utilities tu kat situ? Ada drainage je. Tak ada manhole, ada public sewer je. So kalau korang dah buat benda tu kat master plan, tunjuk lah. Macam ni. Cabang punya ni dia memang tanah lapang je. So jalan-jalan ni semua kita orang yang produce masing-masing lah, macam mana nak buat parking ni kat mana, ikut suka lah. Tapi parking memang masa abang belajar dulu dia bagi 25. So adjust lah, ikut kita orang punya suka. So kena tunjuk kat ni je, set plan je. Faham. Tunjuk. Lagipun tengok master plan ni tak ada apa-apa pun dimension ke, tak ada. Just arrow jalan dan parking. Yang belakang ni service road untuk tempat orang sampah datang. Maksudnya dia takkan bertembung dengan tamu yang parking kat sini lah. Itu je nak tunjukkan di mana tu. Kenapa kita produce kita punya master plan macam tu. Itu je. Macam tahu circulation dia tu macam mana kan. Nak tengok circulation dia macam mana, nak ke kita punya building. Tapi jarak contoh besar jalan ni ke, jangan masukkan dimension tu. Okay. Dah jadi pelik tau. Okay. Abang jadi slide ni nanti abang share dalam group ke? Yeah. Okay, boleh. Okay. Terima kasih. Okay. Lagi soalan? Ada lagi soalan kawan-kawan? Sekarang tak ada. Tak ada. Yang lain? Boleh? Boleh. Okay. Jadi first step korang cari dulu korang punya idea. Itu penting. Macam korang buat bangunan kau cari idea dulu, betul tak? Itu kau kena buat dulu. Jangan terus buang pula buat lama tu. Biar dulu tengok apa yang boleh ambil daripada situ, ambil. Maksudnya macam yang korang dah render tu dah rasa dah okey, ambil lah. Kalau untuk lukisan tu macam floor plan semua tu rasanya kena betulkan juga tu. Sebab kosong. Nampak macam lukisan kerja kita nak submit majlis juga. Betul tak? Cik Fuad aja kan? Sem ni tak ada lah, sem sebelum ni.
Oh, dia ajar wakil drawing. Uh, Itulah beza kelas tu dengan ni. Dengan design. Jangan samakan. Memang kita diajar macam tu. Sebab tu memang masa kerja nanti pun memang lukisan macam Cik Fuad ajar tu korang kena buat untuk submit majlis tau. Maksudnya sebelum korang orang engineer nak buat rumah tu, drawing korang tu kena lulus oleh majlis dulu. Itu baru buat macam tu. Kalau untuk presentation ni, function ni untuk korang design dekat klien nanti. Klien yang nak beli bangunan korang kan contoh. So itulah beza dia ada untuk drawing, ada untuk design. So kau jangan masukkan plan yang untuk drawing atau working drawing tu dalam design. Sebab kalau diorang nak tengok daripada design, diorang tak faham plan tu, diorang kena refer kepada working drawing punya drawing. Memang takkan faham kalau dia tengok kat design tu, sebab design tu nak tunjuk design saja. Okay, faham. So betulkan, rasanya betul kat situ lah, majority. Betulkan kat lukisan. Bagi nampak dia hidup lah. Letaklah orang ke naik tangga kat situ, main piano ke atas tu. Okay, tanyalah apa-apa. This tahun sekali. Okay ke kawan-kawan? Betul korang semua faham Faham ke? Faham. Okay. Kalau tak ada soalan, kita end awal tu awal sangat ke? 3:30? Okay ke kawan-kawan? Ada soalan ke? Betul. Cakap ni saya sudah faham. Okay. Untuk 3D korang ini yang tak ada kena dengan board lah. Untuk 3D korang, contoh untuk fasad yang korang buat, untuk fasad wall, untuk bumbung, detailing tu kalau ada korang masukkan tau, untuk korang present nanti. Tahu tak fasad yang depan, maksudnya kita ada dinding, kita pasang fasad depan. Untuk kita punya kecantikan. Kalau ada detailing ni korang jumpa masukkan juga. Senang untuk korang present nanti masa presentation. Maksudnya dia tanya macam mana boleh dinding ni macam ni. So korang ada benda lah kat situ. Korang ada info korang untuk explain balik. Tu based on design lah. Bagi aku design korang semua okey je. So kena produce board lah. Sebab ada ke yang buat curve? Tak ada kan? Semua bumbung biasa kan? Sekarang semua biasa. Tak apa, curve buat sel 5. Sel 4 jangan buat dulu. Awal sangat. Nanti dia cerita kejut. Rasa saya buat sebab Puan Diana suruh cuba. Cuba lah. Curve memang kena cuba. Sebab kalau korang stay kat dalam zone selamat kan, korang tak belajar something tau. Tak belajar installation untuk curve pula. Tapi susah sikit lah. Memang susah. Macam aku punya pun aku buat curve untuk bumbung. Bukan curve lah, maksudnya bumbung kat belah atas ni dia tak tegak macam ni tau. Kat atas tu dia pakai apa? Steel structure tau. Besi cici yang untuk kita buat curve tu. Untuk bumbung ni. Ada kat sini. Oh, macam space truck kan? Space frame. So benda ni ada dekat SketchUp, ada dekat Revit juga. Tak pun kalau korang tak ada benda tu pun, memang kosong kau punya bumbung ni, kau boleh masukkan dekat Photoshop, kau edit lah. Kau edit benda tu daripada Google, kau ambil contoh detailing tu, kau susun lah dekat bumbung korang. Macam ni. Bumbung ni. Tu je kalau curve, kebanyakannya space frame lah. Saya nak tanya, kan kalau macam kita boleh tengok yang dekat apa tu, yang abang kan ada buat macam curve roof kan? So nanti dekat side plan kan kita kena lukis apa tu roof plan tu kan. So macam mana nak lukis roof plan tu? Dan tu saya tak faham macam mana nak buat. Roof plan ambil dekat 3D lah. Dekat software. Sebab kami punya side plan kan dia kena ada roof juga, kena nampak roof plan tu. Tapi sekarang saya tak faham macam mana nak buat benda tu.
Sebab Maksudnya? memang kalau kita nak buat curve tu memang boleh nak buat curve. Tapi nanti untuk plan tu lah yang tak faham sikit nak buat macam mana. Oh, maksudnya korang punya step plan, untuk master plan kan, korang tak buat dalam 3D juga kan? Buat dalam AutoCAD. AutoCAD. Macam abang punya ni, abang buat memang dalam AutoCAD pun ada, dalam 3D punya pun ada. Maksudnya jalan ni memang ada dekat gambar ni. Sebab tu abang terus ambil daripada roof. Sebab tu nampak jalan ni semua. Oh, itu dah Revit Ini dalam Revit. Ini jalan ni pun Revit punya, pokok ni pun Revit punya. Maksudnya master plan tu abang bukan ambil daripada AutoCAD lah. Ambil daripada 3D. So nampak terus bumbung kita. Kalau macam tu, so yang bangunan building yang ada 3D sekarang kan, ambil dia punya view roof, letak dekat cell plan. Adjust nampak ngam-ngam tu okey lah tu. Oh, maksudnya untuk plan yang side plan ni memang abang tak buat dah AutoCAD lah dari Tak. Oh. Terus 3D. Dalam AutoCAD just for create je. Lepas tu puan body dah okey masa tu, terus buat 3D. Maksudnya tak buat AutoCAD lah. Lepas tu saya nak tanya kan, kalau macam contoh kalau curve roof kan, sebab hari tu saya ada klik dengan Pondiana. Kalau macam yang fasad treatment tu, sebab saya buat curve roof, dia cakap dia nak, dia punya fasad pun dia nak curve. Sebenarnya tak perlu kan? Ke kena juga? Betul juga. Maybe sebab dia nak nampak synchronize kot. Nampak ngam lah maksudnya. Baru kena dengan konsep. Dah buat curve, kena buat curve terus. Macam ni. Macam bumbung atas ni boleh buat skylight ke, untuk sumber percayaan bangunan kita. Macam-macam design boleh buat. Okay, faham. So kalau untuk bumbung tu, ambil je view bumbung daripada SketchUp tu, masukkan je dekat master plan, set plan yang dah ada kat dalam board nanti. Maksudnya nanti contoh kalau saya guna SketchUp kan untuk 3D, so maksudnya nanti ambil view yang roof, lepas tu just masukkan terus ke set plan macam tu. Lepas tu adjust dia punya besar tu ikut plan yang dah ada kat set plan. So kan dia mesti ada gap 900 ke, contoh besar sikit lah. Agak-agak lah benda tu. Sebab set plan tu dah betul. Nak tunjukkan roof tu je. Sebab daripada set plan memang nampak roof, bukan nampak plan. Itu dia punya, memang dia punya basic lah. Tu pun kena tukar juga. Daripada set plan jangan tunjuk plan. Kena tunjuk roof plan. Sebab kita tak bagi roof plan. Roof plan kena tengok kat set plan, betul lah. Macam tadi. So orang nak tahu bumbung ni macam mana, fall dekat belah mana semua, kita kena tengok daripada roof, daripada set plan. Baru ada roof plan. Okay, faham. Tidak, orang tak boleh bayang kita punya bumbung tu macam mana. So jangan letak plan dekat set plan. Sebab plan dah ada plan sendiri yang korang masukkan. So macam contoh kalau boleh tengok yang abang punya ground floor plan tu kan. Ni. Dia sebenarnya dia macam mana nak cakap? Yang contoh kalau side plan tu kita akan nampak overall kita punya landscape kan. So untuk ground floor ni perlu juga ke macam nampak all semua landscape tu? Boleh. Jangan nampak semua lah. Just nampak majority. Maksudnya kita ambil plan ni daripada set plan kita. Itulah nak nampakkan dia kesinambungan tu. Nampak macam apa tak boleh semua. Macam tangga ni nampak ada padang sikit. Maksudnya tangga ni ada tangga depan dia lagi. Jangan ambil semua lah. Just tunjuk green part yang korang dah buat. Jangan letak ground floor seketul. Maksudnya tu nampak macam tingkat atas tau. Tingkat bawah dia kena ada ground. Dia kena ada green area, working area. Contoh. So ground floor tu dia besar sikit lah selalunya. Macam abang buat ni. Okay. So ambil je balik. Kalau ada memang dah ada kat AutoCAD tu masuk kan. Kalau ada dekat 3D tu ambil terus masukkan je. Just scalekan daripada SketchUp, masuk terus dalam ni. Terima kasih. Okay.
Ada soalan lagi? Tu. Tak ada. Ada lagi soalan? Okay lah, sedikit tips. Nak tips tak? Nak. Sedikit tips lah. Kalau dah habis nanti ni kan. Korang dah habis, korang pun lagi 1 sem lagi. Lepas tu nak intern ni. Intern ni yang sakit. Abang baru habis 2019. Okay, intern pun 2019 lah. Lepas tu habis terus 2020 PKP. So intern pun sebagai sister architect. So korang habis nanti pun korang mohon kalau boleh, kalau siapa yang nak sambung belajar, mohon intern tu sebagai assistant architect. Sebab assistant architect korang akan belajar banyak pasal architect. Kalau korang ambil macam draftman semua tu, itu bukan based on architect. Faham. Itu based on structure. Maksudnya engineering pun ada draftman juga. Korang kena cari intern untuk assistant architect. Baru korang akan belajar banyak nanti. Yang siapa yang nak sambung belajar nanti lagi mudah lah. Then kalau boleh belajar Revit lah. Sebab dunia luar banyak guna Revit. Okay. Macam kita orang kerja JKR guna Revit 100%. Submission pun guna Revit juga. 3D also guna Revit untuk kerajaan lah. Kalau untuk swasta, kalau macam sebelum ni abang kerja sebagai interior design, dia SketchUp, 3D Max. 3D Max tu pun macam Revit juga. Tapi dia just tak boleh buat exterior je. Dia just untuk interior. So banyak lagi software yang kau kena belajar. Escape tu boleh guna juga. Just untuk exterior lah, untuk render. Nak buat untuk 3D tak boleh lah. Jangan selalu ke sangat. Sebab dia tak sama. Dia punya sizes. So yang mana tak belajar Revit, belajar Revit. Yang mana dah tahu Revit, belajar SketchUp. Ambil tahu juga SketchUp. Sebab SketchUp ni mudah. Kita belajar hari ni, besok boleh buat bangunan. Faham. Nanti base dia betul. Ada kolom, ada floor. Itu je. Tapi Revit ni yang orang nak guna. Yang orang nak pandang. So kena nak kena belajar. Sebab kat Revit tak boleh salah. Betul tak? Betul, dia keluar warning. Nanti dia ralat kan. Dia Yes. macam tiang belah sini dengan sebelah sana tak sama. Tentu tiang sini dengan tiang sini tak sama. Dia tak boleh. Bangunan tak naik. Sebab tu kena belajar Revit. So kita boleh brain lah bangunan tu macam mana kalau engineer buat pun. Dan untuk design, kalau nak produce untuk sem depan, jangan berani sangat, jangan takut. Maksudnya jangan terlalu selamat, jangan terlalu berani. Dia tengah lah. Maksudnya kau kena cuba juga benda tu. Tapi jangan terlalu cuba luar kemampuan lah. Maksudnya macam bangunan tu, macam bangunan Zahadi tu, kau nak cuba buat memang susah lah. Zahadi punya bangunan tu pun kita tak boleh fikir. Mana tiang dia? Tiang ni tak tahu kat mana. Itu dah macam luar kemampuan lah. Tapi kalau kau nak cuba ke bang, kau kena cuba juga. Sebab itu lah. Design ni based on design korang. Kalau kau buat design yang safe, maksudnya structure bumbung yang roof structure biasa, pakai wood semua, kau tak belajar apa-apa tau. Sebab semua orang tahu structure roof tu. Structure roof yang biasa. Betul. So kau kena cuba. So jangan terlalu selamat, jangan terlalu safe sangat, jangan terlalu berani sangat. Itu je. Just kau kena cuba benda baru. Macam tahun ni buat bumbung ada fall. Sem depan cuba buat flat roof. Flat roof pun ada fall juga 2%. 2 degree. So macam mana ada longkang kat atas flat roof tu. Flat roof dia ada longkang sendiri kat atas. Maksudnya taburan hujan akan terus ke longkang tu semua. Tu semua kau kena cuba lah buat. Kalau kau maintain dengan rule yang sama, macam mana kau nak keluar pada comfort zone korang? Itulah architecture. Memang tak tidur pun, kalau kau buat yang selamat pun tak tidur juga. Betul tak? Betul. Perform. Antara perform ketah itu mula pada diri korang semua sendiri lah. Final last dia juga board tu juga. Sebab
Untuk 3D semua kau dah create dah. Untuk plan, untuk space planning, untuk structure, untuk detailing semua kau dah create. Hmm. So ni lah last kau nak fight untuk makan korang sendiri. Kelas kau ada repeat ke? Repeat design macam tak ada, tapi adalah subjek lain. Oh, design tak ada lah. Masa best aku, design masa sempat yang gagal 3 orang. 3 orang ke 2 orang. Kurang. So design ni memang susah. Tapi kalau korang ikut dia punya modul dia, dia mudah kau nak score. Macam board. Board kita nak buat presentation board, bukan untuk macam kita masa SEM 2. Korang dah SEM 4 lah. Kalau korang macam SEM 2 pergi, dah korang dah tampal batu paper tu kat atas kertas board tu, kau pergi print. Lepas tu korang colour pakai tangan. Itu SEM 2. Apa beza? Kau dah SEM 4 sekarang. Kau kena tunjuk kan. SEM korang tu melalui board pula. Betul tak? Macam tu kan masa SEM 2. Aku buat macam tu lah. Okay. Dah lah, tak ada soalan? Ada soalan kawan-kawan nak share ke, nak tanya ke? Anything else? Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Faham Fahaman kenapa bengkel ni ada untuk bot ni? Faham. Faham. Untuk bukan kau punya tak okey, bukan nanti, tapi ini requirement yang memang kena ada. Memang dia tak tulis pun kat tu. Kau punya untuk project brief kena buat gempak tak ada. Tapi ini memang untuk kau present. Kalau kau maintain buat macam tu, pergi tengok buat budak SEM 3 dengan SEM 2. Sama ke tak? Lebih kurang ke tak? Memang bangunan dah lain, makin besar betul. SEM 4 makin luas dia. Betul. Design pun maybe kau dah buat lain. Maybe dah 2 tingkat, 3 tingkat. Macam ni korang nak tunjuk. Korang dah belajar sampai SEM 4 ni, korang dah ada design daripada SEM 2. Itulah, ini lah masa dia. Dengan SEM depan last dah. Korang nak buat design, SEM depan last. Intern tak buat design dah. Intern korang buat design bos korang punya. Dia yang buat design, korang tolong buatkan ni. Betul. Korang kena buat, inilah masa dia. Sampai sambung degree nanti dia akan buat lagi design dia sendiri. Tapi kat dunia luar kau tak rasa dah. So ini masa dia kau kena buat. Kau kena tunjuk, kau layak sebenarnya duduk sini. Layak duduk architecture. Walaupun orang cakap memang tak tidur semua, memang tak tidur pun. Tapi itu kan ada exam pun. Diorang nak baca buku, baca lah. Kita dah habis, dah submit habis lah. Betul. Itu je beza dia. Okay, so boleh Faham tau kenapa nak buat bot ni? Faham. Faham. So harap ada pembaruan lah untuk korang punya submission nanti. So korang boleh. Sebab design korang pun dah sampai tahap semester 4. So korang kena ada bot semester 4 juga. Okay, boleh. So cuba ikut step yang macam ada dalam slide ni. Macam Abang dah bagi tahu. Cari idea dulu. Dah dapat idea, cuba produce, cuba tengok daripada bubble sesuai tak kita punya drawing masuk macam design macam tu. Memang kita punya drawing akan lebih daripada contoh design yang kita ambil daripada Google tu semua. Tapi kita nak konsep dia tu. Konsep dia, compose dia macam tu. Maksudnya macam dia letak plan je sini kan. Dia letak satu je plan. Tapi kita ada 2 plan lah. Boleh je kita ambil kedudukan sini juga. Untuk letak plan kita. Benda tu konsep yang sama, just drawing kita je banyak. Kita nak ikut konsep tu pun boleh juga. Macam dia letak elevation satu je. Kita punya elevation ada 4 contoh. Kita letaklah 4 tempat yang macam dibuat. Macam contoh tu.
Itu idea. Maksudnya kita dah dapat benda tu, kita buat. Bukan ilham. Kalau ilham kita macam terbayang benda tu, kita buat terus. Kalau idea kita tengok daripada reference. Kalau design, kalau boleh dapat ilham design tu, gempak lah. Tu tak payah diploma dah, masuklah degree. Okay. So, semua benda perlukan reference. Mesti Pak Wadi selalu cakap. Semua kena ada reference. So nak buat-buat pun kena ada reference. Tak boleh letak, memang kau punya semua dah ada. Tapi kenalah designkan dia. Korang dah buat design tu penat-penat, korang tampal-tampal macam tu. Okay? Okay, Faham boleh. Okay. Kau harap kau ada perubahan lah untuk submission ni nanti. Boleh, korang cuba buat, okay? Okay, boleh. Okay. So kita habis kat sini lah. Abang, sebab Puan ada requested untuk sesi bergambar. Kamera tak ada. Oh, ya ke? Tak apa. Saya bagi tahu Puan nanti. Okay. Tak apa. Terima kasih banyak. Jangan. Masuk gambar dengan semua lah. Boleh ke? Tak ada kamera PC ni. Tak apa. Kalau macam tu tak apa. Okay. Dah cakap apa kan? Boleh habis? Tak apa, saya bagi tahu Puan nanti. Okay. It's okay. Okay guys, I think can dismiss for workshop. Terima kasih banyak Abang. Terima kasih bang. Terima kasih Terima kasih bang. bang. Terima kasih.